Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPJ Ketanku sayangi. Dan pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 3, kami akan membentangkan tugasan 2 pembentangan untuk mata pelajaran SJHK 3213 Sejarah Islam sehingga zaman Kerajaan Abbasiyah. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Lee iaitu pensyarah bagi mata pelajaran ini. Jadi, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya iaitu Angelo Eng Sunti dan Felicia Joel Anak Antul serta Wan Muhammad Hazim bin Wan Razwan. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan tentang corak pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Baik, corak pemerintahan Kerajaan Abbasiyah terdiri daripada 2, iaitu yang pertama, Kerajaan Abbasiyah menggunakan sistem warisan ataupun sistem monarki untuk memilih khalifah. Sebagai contoh, Abu Abbas As-Saffah telah memilih Abu Ja'far Al-Mansur sebagai penggantinya. Seterusnya, pemerintahan bercorakkan kerajaan Parsi kerana ramai pegawai kerajaan yang terdiri daripada masyarakat Parsi. Seterusnya. Baik, untuk struktur pemerintahan kerajaan Abbasiyah pula terdiri daripada 3, iaitu yang pertama Al-Wazir, iaitu Perdana Menteri yang bertindak sebagai ketua pentadbir. Yang kedua, Khalifah, iaitu ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah Islam. Dan yang ketiga adalah Ad-Dawawin. Ad-Dawawin ini bermaksud badan-badan ataupun jabatan-jabatan kerajaan di bawah pengawasan dan seliaan Al-Kutab. Jadi Al-Dawawin ini dia terbahagi kepada banyak lagi jenis. Yang pertama adalah Diwan Al-Jun, iaitu Jabatan Ketenteraan, Diwan Al-Nafakat, iaitu Jabatan Perbelanjaan Negara, Diwan Al-Azimah, iaitu Jabatan Audit, dan Diwan Al-Karash, iaitu Jabatan Percukaian Negara, Diwan Al-Rasai, iaitu Jabatan Surat Menyurat, Diwan Al-Barid, iaitu Jabatan Pos, Diwan Sawafi, Jabatan Perancangan Tanah. Jadi apa rasionalnya jabatan-jabatan ini ditubuhkan adalah Kerajaan Abbasiyah mempunyai tanah jajahan yang amat besar. Jadi jabatan-jabatan ini ditubuhkan untuk melancarkan lagi proses-proses pentadbiran negara tersebut. Jadi saya serahkan pembentangan ini kepada Felicia Joel Anak Antul. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sumbangan Kerajaan Abbasiyah. Dari segi pendidikan, masjid dijadikan sebagai madrasah dan perpustakaan yang menjadikan masjid itu institusi pendidikan dan pusat ibadah. Pemerintah juga membiayai iuran pengajian bagi rakyatnya yang menuntut ilmu. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan salah seorang perintis dalam usaha untuk menaungi dan melopori bidang ilmuwan. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab mengasaskan kota Baghdad dan mendirikan kolej perubatan di sana. Pada tahun 765 Masehi, beliau menjemput Jurjis bin Jibril ibn Baktishu, pengarah Hospital Judi Shapur, untuk datang ke Baghdad dan memberikannya tanggungjawab untuk menjadi pengarah di kolej tersebut. Sumbangan terhadap peradaban Islam dan tamadun dunia dari segi kaitan penterjemahan, kegiatan penterjemahan secara sistematik pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun telah berjaya melahirkan ramai ulama terkenal di seluruh pelosok wilayah kekuasaan Islam. Kegiatan penulisan dan penyusunan kitab hadis, fiqh dan tafsir Al-Quran giat dijalankan. Kesan daripada banyaknya terjemahan karya saintifik ini ke bahasa Arab membolehkan para sarjana Islam mempelajari ilmu-ilmu sains sebelum zaman Islam. Antara ulama dan ilmuwan yang terkenal ialah Ibnu Juraji di Mekah, Malik bin Anas di Madinah, Al-Auza di Damsyik, Sufyan Al-Tawri di Kufah, dan ramai lagi. Hasil gerakan dan naungan Al-Ma'mun juga kegiatan kerjasama khususnya usaha penterjemahan karya falsafah dan sains Yunani ke bahasa Arab berlaku dengan meluas. Hampir semua karya klasik Yunani dalam bidang sains falsafah yang diketahui pada waktu itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan ilmu semakin meluas hasil dasar Kerajaan Abbasiyah yang mengutamakan bidang pendidikan. Kesepaduan antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah pada masa itu telah membentuk umat yang kuat dari segi fizikal dan mental. Perkembangan bidang pendidikan ini juga
pemangkin kemajuan Eropah. Ilmu dan teknologi yang dikuasai oleh umat Islam dipindahkan ke Eropah hingga tercetusnya zaman pembaruan ataupun Renaissance. Dengan cara menerjemahkan karya-karya sarjana Islam yang berbahasa Arab ke berbagai bahasa dunia seperti bahasa Latin dan Hebrew. Kemuncak kepada kegiatan ilmuwan berlaku pada zaman Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid. Beliau juga mengambil inisiatif membesarkan institusi Khizanah Al-Hikmah kepada menjadi pusat kegiatan ilmu yang lebih meluas yang dikenali sebagai Bait Al-Hikmah yang menggabung institusi yang lengkap hasil daripada berbagai institusi seperti Biro Penerjemahan, institusi Balai Cerap, Pusat Penyalinan Manuskrip dan Akademi Pengajian Tinggi. Dari aspek keagamaan, bermula daripada peluasan ilmu keagamaan, terdapat banyak kitab-kitab tafsir yang diterbitkan untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Ilmu tafsir adalah perkembangan ilmu hadis pada zaman Islam turut mendapat perhatian. Pada masa ini, hadis mula dikategorikan secara sistematik dan berkronologi. Hadis kemudiannya berkembang dengan wujudnya kategori-kategori seperti sahih, dhaif dan sebagainya. Perkembangan ini diterjui oleh ahli-ahli hadis yang hebat seperti Imam Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah. Daripada aspek perubatan, hospital Islam pertama berjaya dibangunkan pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid pada awal abad ke-9 Masehi dengan nama Bimaristan. Ulama terkenal dalam bidang perubatan ialah Al-Razi, Ali bin Isa Al-Kahal, Al-Zahrawi dan Ibnu Sina. Ibnu Sina telah menghasilkan banyak karya berkaitan perubatan, manakala beliau yang teragung berjaya menarik perhatian ramai serta dianggap sebagai ensiklopedia lengkap dalam bidang perubatan. Karya tersebut dikenali sebagai Kanun fi Al-Tib. Buku tersebut menghuni 14 jilid dan menerangkan 760 jenis ubat serta jenis penyakit yang melibatkan anggota badan manusia. Penulis barat menganggap Ibnu Sina sebagai bapa dokter perubatan kerana beliau berjaya mengingatkan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen. Dari segi ekonomi pula, sumbangan zaman Abbasiyah dari segi ekonomi dapat dilihat dengan perkembangan yang dilakukan oleh Baitul Mal dengan menjaga khazanah negara dan mengaitkan mengikut keperluan rakyat. Tentunya adalah Dewan Al-Kharaj, yaitu Jabatan Pencukaian, dibentuk bagi mengendalikan semua perkara berkaitan cukai. Dewan ini bertanggungjawab melantik pegawai yang memungut cukai dengan amanah. Penyumbang utama kepada Baitul Mal sendiri merupakan cukai pertanian kerana banyaknya kegiatan pertanian yang dijalankan. Khalifah Harun al-Rashid juga membina terusan di kawasan strategik bagi membuat kemajuan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya saya akan menyerahkan pembentangan tentang sumbangan kerajaan Abbasiyah kepada Wan Muhammad Azim. Baiklah, saya akan meneruskan sesi pembentangan ini dengan sektor yang seterusnya, iaitu sektor dari segi bidang sosial budaya. Jadi perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad dan Cordoba telah memberikan sumbangan besar kepada perkembangan keilmuan di Eropah yang pada gilirannya melahirkan zaman Renaissance. Hal ini disebabkan oleh penulisan karya ilmiah Islam dalam pelbagai bidang yang memperkaya pengetahuan manusia pada masa itu, memicu pertukaran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, pertemuan budaya antara pelbagai tamadun di kerajaan Bani Abbasiyah, termasuk pengaruh Parsi, membentuk sebuah lingkungan multikultural yang kaya. Pengaruh agama Islam juga memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial dan seni bina yang tercermin dalam keagungan dan keunikan Masjid Agung Samara, sebuah ciptaan dari zaman pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil. Namun, kesedihan melanda ketika masjid ini dihancurkan oleh tentera IS pada tahun 2006, menggarisbawahi tantangan dalam pelestarian warisan budaya yang berharga ini. Seterusnya ialah dari bidang astronomi. Sumbangan Daulah Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu astronomi atau juga dikenali sebagai ilmu falak merupakan tonggak penting dalam peradaban Islam dan pengaruhnya terhadap tamadun dunia. Institusi kajian seperti Baitul Hikmah di Baghdad yang didirikan untuk mendorong penelitian dalam ilmu pengetahuan fokus kepada bidang astronomi. Balai Cerap juga didirikan di Baghdad dan Bukit Kashun di Damaskus merupakan tempat para astronomi melakukan penelitian yang mendalam terhadap objek-objek langit. Salah satu ilmuwan terkemuka pada masa itu
ialah seperti Abu Al-Abbas Al-Faghrani membuat kontribusi penting dengan karyanya yang terkenal iaitu Al-Madkhal ila Ilmu Hayah Al-Falak yang membahas pelbagai aspek astronomi. Ilmu astronomi ini juga memiliki impak langsung dalam kehidupan seharian umat Islam. Antaranya ialah digunakan untuk menentukan waktu solat, arah kiblat dan penentuan bulan untuk perayaan-perayaan penting seperti Ramadan dan Hari Raya. Oleh itu, perkembangan ilmu astronomi di bawah Daulah Abbasiyah ini tidak hanya memberi keuntungan kepada umat Islam dari segi keagamaan, tetapi juga memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peradaban Islam dan warisan ilmiah sedunia. Dan seterusnya ialah pelaksanaan cukai untuk meningkatkan ekonomi negara. Jadi cukai tanah ataupun kharaj telah dikenakan kepada para petani. Perkataan kharaj iaitu perkataan yang dipinjam daripada bahasa Bizantin yang bermaksud ufti. Jadi dalam konteks sejarah Islam, cukai kharaj ini dikenakan ke atas pemilik-pemilik tanah sama ada bagi orang Islam ataupun bukan Islam. Jadi kaum pendatang dikenakan cukai perdagangan atau usyur dengan kadar yang berpatutan mengikut pada hasil pendapatan mereka. Jadi pengutipan cukai-cukai tersebut telah menambah pendapatan negara pada zaman Abbasiyah. Baiklah, seterusnya sumbangan zaman Abbasiyah dari segi ilmu matematik. Sumbangan Daulah Abbasiyah terhadap ilmu matematik melalui ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Al-Khwarizmi memberikan impak yang mendalam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Al-Khwarizmi yang diakui sebagai bapa algebra tidak hanya menemukan algebra tetapi juga memperkenalkan pelbagai konsep algoritma yang menjadi dasar kepada komputeran moden. Karyanya yang terkenal iaitu Hisab Al-Jabru wal Al-Muqabalah ditulis atas permintaan Khalifah Al-Ma'mun dan menjadi sumber utama dalam ilmu matematik yang digunakan di pelbagai pusat pembelajaran di seluruh dunia hingga ke zaman moden ini. Jadi sumbangan Al-Khwarizmi dan ilmuwan matematik pada zaman Abbasiyah lainnya seperti Abu Kamil Syuja Al-Mashri, Abu Bakar Al-Khuraki dan Umar Al-Khayyam tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada masa itu, akan tetapi juga menyebarluaskan pengetahuan ilmu matematik sehinggalah ke pelbagai pelosok dunia. Dengan landasan yang mereka ciptakan, ilmu matematik berkembang dengan pesat dan berjaya membentuk dasar bagi kemajuan dalam bidang ilmu alam, ilmu teknologi dan juga ekonomi. Selain itu, sumbangan ini juga memperkaya budaya dan intelektual dalam peradaban Islam yang membawa pengaruh yang berlanjutan dalam membentuk peradaban manusia secara keseluruhan. Baiklah, sekian saja perkongsian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.